Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana binti Muhammad Idris, mengenametrik S63460. Kos Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi dengan Kepujian. Jadi untuk subjek ini adalah diajar oleh Puan Ismarliza Mahani binti Ismail, iaitu MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey, tajuk kajian buku yang dipilih oleh saya sendiri adalah Seni Mengubah Nasib, iaitu penulis ni adalah Charles Saputra, di mana tahun terbit adalah 2021 dan diterbitkan di nombor 12 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Cave, Selangor, Malaysia. Sinopsis kandungan buku ini adalah buku ini membicarakan perihal tabiat harian dan cara belajar tokoh jenius dunia yang dapat dijadikan panduan dan suri teladan. Ia mengandungi senarai tokoh jenius yang telah berjaya mengubah nasib mereka sehingga memberi masa depan yang lebih baik. Malah, ia membawa revolusi dan manfaat besar kepada manusia seluruh dunia. Hanya satu kemahiran yang perlu ada dalam diri individu yang ingin membuat perubahan dengan meniru langkah demi langkah individu yang sudah berjaya. Langkah pertama inilah yang dianggap sebagai seni mengubah diri. Untuk seterusnya adalah 3 nilai utama daripada buku Seni Mengubah Nasib ini. Yang pertama adalah rajin membaca. Tokoh ilmuwan selalu membaca kerana mereka mengatakan dengan tegas bahawa membaca itulah yang menjadi kunci utama kepada sesuatu kejayaan. Mereka juga mempunyai sifat inquiry, iaitu untuk mengetahui banyak perkara. Mereka ini tidak akan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Jadi setiap peluang yang ada akan diisi dengan pembacaan yang membezakan mereka ini adalah jenis dengan yang lain. Tabiat membaca mereka ini tidak mengira tempat, walau di mana jua berada dan waktu. Contoh kita boleh katakan adalah Bill Gates, iaitu pencipta Microsoft, sudah terbiasa membaca sejak kecil lagi. Dan selain itu, Thomas Alva Edison, iaitu pencipta mentol lampu elektronik, di mana hanya baca banyak buku dan juga belajar dan menulis sendiri. Selain itu juga Jack Dorsey, iaitu pengasas dan pencipta Twitter, di mana membaca buku berkaitan komputer, internet dan sebagainya. Nilai yang kedua adalah mereka ini segera bertindak. Sikap orang berjaya ni tidak akan suka bertangguh atau melengahkan masa. Mereka ini sentiasa bertindak untuk merealisasikan idea mereka atau mengeluarkan apa yang mengganggu di fikiran mereka atau persoalan tanpa bertangguh. Mereka ini adalah yang sentiasa memanfaatkan setiap waktu yang ada. Malah, kerja mereka ini juga tidak akan menjadi sia-sia atau terbengkalai sebegitu saja. Kecerdasan yang ada tidak hanya tersimpan dalam minda dan otak. Mereka akan bekerja dan juga akan mengaplikasikannya dalam satu bentuk ataupun perkara yang dilakukan. Contoh kita boleh katakan adalah tokoh atau ilmuwan seperti Nelson Tanso, itu pakar teknologi nano dari Indonesia. Beliau ini tidak banyak bercakap atau bertanya, tapi terus buat sehingga tugas-tugas akademik ini yang dilakukan oleh beliau diselesaikan dengan sempurna. Selain itu, kita boleh katakan Aristotle, iaitu ilmuwan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan lah kita katakan, di mana kebiasaan beliau ini sentiasa bergerak dan bekerja tanpa duduk diam sahaja. Dan untuk yang terakhir, kita boleh katakan adalah belajar melalui pergaulan dengan golongan jenis. Mereka ini bergaul dengan insan-insan jenis. Kejayaan mereka ini juga dipengaruhi oleh di sekeliling kita, di mana mereka ini bergaul dengan individu jenis, termasuk cerdas dapat mempengaruhi diri mereka, malah melengkapi kelebihan yang dimiliki. Kejayaan yang dicapai ini bukan atas dasar kelebihan diri semata-mata. Ia juga dipengaruhi oleh faktor lain yang sentiasa memberi nasihat. Contohnya Mark Zuckerberg, iaitu pencipta Facebook, selalu dikelilingi orang jenis, di mana beliau adalah suatu wajah lain yang ada dalam kalangan mahasiswa cerdas yang dikatakan oleh tokoh dan juga yang terkenal lah orang kata. Dr. Ing B.J. Habibie, iaitu pencipta kapal terbang N250 Gatot Kaca, di mana beliau ini selalu meminta nasihat kepada
golongan tokoh yang lebih mahir lah. Seterusnya adalah, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kita dapat rumuskan bahawa buku ini telah mendedahkan kejayaan tokoh jenis ini sendiri, di mana bukan mudah untuk mereka berjaya. Mereka juga berusaha bersungguh-sungguh tanpa putus asa, malah sentiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga dikenali dan memberi pengaruh besar kepada masyarakatnya. Semoga dengan tabiat budaya atau sikap baik mereka ini dicontohi oleh semua orang, malah kita sendiri, agar menjadi titik tanda kepada kejayaan dalam apa jua perkara. Sekian, terima kasih.